baru buat juga tadi tapi tak sempat siap. Benda tu nak makan masa seminggu lebih juga baru siap. Kalau betul-betul rajin, maybe 5 hari siap kan. Kalau malas-malas sikit seminggu lebih siap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey. So hari ini kita akan sentuh tentang bab 7, okey, sejarah tingkatan 5 lah. Okey, iaitu topiknya adalah berkenaan dengan membina kesejahteraan negara. Okey, so hari ini kita akan tengok teks je tapi jangan risaulah sebab buku teks ni sebenarnya rujukan paling penting bagi saya. Walaupun awak ada bahan rujukan awak sendiri ke, awak ada nota awak sendiri ke, tetapi apa-apa pun awak jangan miss juga tengok balik buku teks, mana tahu ada isi-isi yang awak tertinggal yang awak tak perasan. Yang ada dalam buku teks tak rujukan tak ada kan. So awak kena tengoklah. Okey. Orang kata kalau belajar sejarah untuk murid SPM, ini kitab suci awak lah. Perlembagaan awak. Okey, ikut buku teks. Okey, macam orang Islam ikut Al-Quran kan. Kita tak boleh nak tengok buku-buku agama lain-lain, ustaz ke tulis ke, ulama tulis ke. Okey, itu sebagai panduan tapi kalau dia bertentangan dengan Quran dah tak boleh ikut. Macam tu je. So sama juga macam kita belajar sejarah untuk peringkat SPM. So awak kena follow buku teks lah, sumber rujukan utama sebelum awak nak tengok benda-benda lain lah. Dan sebab macam biasa latihan penting, sangat penting buat latihan. Okey. So kita mulakan dengan bab 7. Okey, siapa lagi masuk? Baru masuk. Okey, bab 7 membina kesejahteraan negara. Kalau kita refresh balik topik bab 6, bab 6 yang kita dah belajar sebenarnya berkenaan dengan apa? Bab 6 berkenaan dengan cabaran, cabaran selepas pembentukan Malaysia. So dalam bab 6 kita dah belajar apakah jenis-jenis cabaran yang melanda negara kita setelah pembentukan Malaysia, dan kita cuba usaha selesaikan. Tetapi bila masuk bab 7, kita cuba usaha lagi nak menunjukkan bahawa kerajaan ataupun negara kita sedang melakukan usaha yang sangat kuat untuk membina kesejahteraan negara. Okey, so kita lihat dulu sinopsis. Ada yang bagi salam. Okey, so untuk sinopsisnya adalah perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okey, awak ingat kata kunci ini. Yang ini bab 7 ni banyak perkataan ini digunakan. Perpaduan kaum, integrasi nasional. Okey, perkataan ni awak akan selalu jumpa kat bab 7. Okey, kita akan sentuh tentang perpaduan, integrasi. Okey, nanti sebelum kita belajar apakah definisi perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okey, so sinopsisnya, perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan unsur penting dalam membina kesejahteraan negara. Nampak tak? Kita baca kat sini je, kita dah ada 2 markah dah. Kalau keluar soalan tanya, bagaimana nak membina negara yang sejahtera? Boleh faham tak soalan saya tu? Dengar tak apa yang saya cakap tadi? Bagaimana nak membina negara yang sejahtera? So awak jawab dia, ni dua yang saya highlight ni. Okay, salah satu cara untuk membina kesejahteraan negara adalah perpaduan kaum dan mewujudkan integrasi nasional. Dah 2 markah dah. Boleh faham tak? Itu cara bila awak baca sumber rujukan ke apa buku teks ke, bila awak baca sesuatu pernyataan petikan, awak kena andaikan apa soalan yang nak ditanya. Sebenarnya topik kita ni berkenaan dengan membina kesejahteraan negara. So dah 2 poin dah sebut kat sini kan. Kaum itu salah satu cara nak membina sejahtera negara, dan integrasi nasional. Okey, itu salah satu nak membina sejahtera negara. Saya tahu awak ada jawapan lain-lain, kebat-kebat apa semua kan. Membina ketenteraan yang kuat lah, membina hubungan diplomatik. Okey, itu betul semua. Okey, tapi yang ikut faktanya, buku teks yang kita nak tengok dululah. Okey, yang ni lah Okey, so unsur ini dipupuk melalui beberapa dasar pembangunan sosial yang merangkumi aspek pendidikan, budaya, bahasa,
dan aktiviti sosial. Okey, ini cara-cara kerajaan lah negara kita nak melaksanakan perpaduan kaum dan integrasi nasional melalui pendidikan, sekolah-sekolah lah kan, sekolah. Okey, itulah wujudnya sekolah kebangsaan. Budaya, dasar kebudayaan kebangsaan. Awak belajar nanti bahasa Melayu, bahasa perpaduan. Okey, itu nanti kita tengok aktiviti sosial dan sebagainya, program-program apa semua. Okey. Kalau tengok kat sini kan, ini masyarakat apa ni sebenarnya? Masyarakat Malaysia lah, berbilang kaum, satu bangsa. Okey, sebenarnya saya tak suka guna istilah berbilang bangsa. Sebenarnya salah konsep tu. Boleh faham tak? Apa beza berbilang kaum dengan berbilang bangsa? Okey, kalau ada tak yang nak explain? Kalau takut tak apa, saya explain. Berbilang kaum ni, contohnya kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, itu maksudnya berbilang kaum. Kalau berbilang bangsa, dia tak boleh sebut bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India. Dia dah salah konsep. Sebenarnya kita satu bangsa je. Okay, kat negara kita, Malaysia ni, kita ada satu bangsa saja. Kita tak ada bangsa Melayu, Cina, India, Sarawak, bangsa Iban, tak ada. Salah. Bangsa tu merujuk kepada negara. Kalau awak sebut bangsa, Malaysia tu betul. Kita merujuk pelbagai kaum, berbilang etnik, berbilang ras, tetapi kita adalah satu bangsa, satu ketatanegaraan, iaitu dinamakan satu je, bunyi dia, simbol dia, Malaysia, kan, Malaysia. Kalau awak pergi luar negara, awak sebut Malaysia, dia tak tahu. Ada sebab sebutan dia orang, negara kita disebut lain. Nama istilah dia orang, ada Malazi, ada Malaysia, macam-macam bunyi. Macam kita lah. Macam Jepun kan. Jepun, Jepang, Japan, Sepanyol, Espanya, Spain. Dia macam-macam istilah. Kalau Morocco, Maghribi kan lain kan istilah. Mesir, Egypt. Okay, so ramai masuk. Okay, so saya sambung je. So ini sebenarnya merujuk kepada masyarakat berbilang kaum di negara kita, iaitu satu bangsa namanya bangsa Malaysia. Okay. So dasar ini termasuklah dasar pendidikan kebangsaan. Yang ni semua awak akan belajar. Dasar pendidikan kebangsaan. Lepas tu awak akan belajar memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan perpaduan. Okey, bahasa Melayu kalau boleh kita janganlah pupuskan bahasa Melayu ini. Itu adalah identiti negara. Okey, bukannya bermakna kita nak menafikan bahasa-bahasa lain, penggunaan bahasa lain. Sebenarnya sangat bagus awak memiliki apa orang kata ada kemahiran pelbagai bahasa. Itu sangat bagus, sangat dituntut. Nabi Muhammad pun menuntut kita menguasai pelbagai ilmu, termasuklah bahasa lain, kan? Maksudnya pada zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat tu, dia meminta orang-orang ni belajar bahasa lain. Okey, kita kena tahu bangsa Rom tu, sebab masa tu kan Rom menguasai dunia kan. So kena tahu bahasa dia orang. Okey, zaman sekarang ni dah ada dua bahasa kan, yang penting yang kita perlu tahu bahasa Inggeris dengan bahasa Cina lah kan. Okey, tapi apa-apa pun untuk sebagai rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, kalau awak nak mengaku awak warga negara Malaysia, wajib awak mahir bahasa Melayu lah. Kalau tak, macam mana awak nak dicop warga Malaysia kan, tapi tak tahu bahasa Melayu. Awak pergi negara Jepun lah, awak takkan jumpa orang yang tak tahu bahasa Jepun kat sana. Bahkan imigran kat sana pun kena tahu bahasa Jepun. Okay, so seterusnya dasar kebudayaan kebangsaan. Yang ini pun kita akan belajar nanti sentuh dalam bab 6, tapi mungkin tak hari inilah. Okay, sebab bab 6, bab 7. Bab 7 ni banyak. Okay, subtopik dia. Okay, dasar kebudayaan kebangsaan awak belajar, dan sukat untuk perpaduan awak akan belajar sukat untuk perpaduan. Contohnya SUKMA semua kan, Sukan Malaysia. Okey, dasar ini diperkukuhkan lagi dengan pembentukan rukun negara. Okey, rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Sangat penting setiap rakyat Malaysia tahu rukun negara. Ada berapa rukun? Rukun negara ni ada berapa rukun?
Alia Afika. Ada berapa rukun dalam rukun negara? Saya sebut je ni. Alia, boleh jawab? 5. Okey, betul So rukun negara ada 5. Line slow kot. Lambat mungkin saya cakap sekarang ni live tapi sampai kat kuah lambat. Okey. Itu memang wajib tahulah, kalau tak tahu pelik lah seolah-olah awak tak pernah bersekolah kan. Sekejap kenapa ni? Saya punya sekejap Okey, sorry. Ada iklan. Semua masih di sana Masih wujud. Nampak tak? Wanita. Gelap Ya, gelap. Nampak? Okey. Nampak? Ada. Alright. So, terus sambung. Okey, ini antara intipati pembelajaran ataupun kita sebut isi kandungan pun boleh, bab 7 Okey, iaitu pertama yang awak akan pelajari dalam bab 7 ini, membina kesejahteraan negara ni. Pertama awak akan belajar tentang perpaduan dan integrasi nasional. Okey, perpaduan dan integrasi nasional. Sebab tu saya sebut banyak kali tadi daripada tadilah awal tadi kan, perkataan ni awak akan selalu jumpa dalam bab inilah, perpaduan dan integrasi nasional. Okey, dan awak kena tahu definisi dia. Wajib tahulah. Okey. Dan kedua, apa yang awak belajar dalam bab ini adalah berkenaan dengan dasar pendidikan kebangsaan. Okey, kalau bab 7 7 tingkatan 4 awak pun belajar juga tau topik pendidikan ni. Okey, sistem pendidikan kebangsaan. Saya dah bagi belum nota bab 7 form 4 punya kat korang? Pastilah saya pun. Kalau awak tengok kan topik form 4 7.4 topik dia sistem pendidikan kebangsaan. So awak kena tengok juga apa perbezaan kat situ. Okey, dia lebih kepada kronologi sebenarnya Okey, dan yang ketiga, awak akan belajar tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okey, kita nak lihat kan peranan bahasa Melayu itu bagaimana cerita dia. Okey, dan bagaimana usaha kerajaan nak memperkukuh ataupun memartabatkan bahasa Melayu itu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okey, kalau misalnya kata awak sendiri tidak menguasai bahasa Melayu, kita perlu malu Kenapa saya kata kita perlu malu? Sebab dah ramai warga negara luar juga mereka menguasai bahasa Melayu. Bukan macam orang Jepun, orang Rusia ada siap di pidato kebangsaan daripada
negara luar, orang Rusia menang, menguasai bahasa Melayu, dia pidato dia, saya pun tak boleh buat macam tu. Berpidato kan. Okey, orang bangsa luar boleh menguasai bahasa Melayu. Okey. Itu belum lagi pekerja-pekerja asing kan. Bangladesh apa semua. Okey, memang dah boleh cakap lah kan. Okey, kemudian yang keempat adalah dasar kebudayaan kebangsaan. Dan kelima, awak akan belajar sukan sebagai alat perpaduan. Dan yang keenam, rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Okey, so kalau awak tengok topik ni, membina kesejahteraan negara kan. Okay, so intipati pembelajaran dia 6. Contohlah kalau keluar soalan. Okey, kalau keluar soalan, sekejap saya nak tunjukkan sikit lah. Sebenarnya sejarah ni kalau awak mahir penggunaan bahasa, jadi awak senang lah nak jawab sebenarnya. Tinggal awak rajin ke tak buat latihan. Kenapa singit ni? Ini sebenarnya nota saya baru buat. Baru buat, so baru sikit je. Kenapa? Kenapa kesengit pula ni? Okey. Apa yang saya nak tunjukkan sebenarnya, berdasarkan isi kandungan tu, intipati pembelajaran kat buku teks tu, sebenarnya awak dah boleh jawab soalan yang saya bagi kat situ. Kat nota. Awak nampak tak soalan ni? Okay, soalan dia tanya, apakah usaha kerajaan dalam mewujudkan negara yang sejahtera? Okey, boleh faham tak? So, tips dia, awak guna apa saja yang ada dalam buku teks tu, isi kandungan dia tu, intipati pembelajaran. Kalau kat buku teks dia guna istilah intipati kan, so tak ada masalah, sama je. Saya cuma guna isi kandungan je, dah biasa guna istilah isi kandungan kan. So, contohlah kan kalau saya buat ayat kan, antara usaha kerajaan dalam mewujudkan negara yang sejahtera ialah mewujudkan perpaduan serta integrasi nasional. Dah 2 markah. Boleh faham tak? Seterusnya, antara usaha yang lain ialah mewujudkan dasar pendidikan kebangsaan. Dah 3 markah. Selain itu juga, kerajaan perlu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Nampak tak? Awak gunakan semua ini sebagai jawapan untuk menjawab soalan ini. Boleh faham tak? So, kalau apa ni? Okay. So, kalau awak dah menguasai benda ni semua 1 hingga 6 ni, sebenarnya awak dah faham lah apa yang awak dah belajar bab 7 ni. Sebenarnya awak sudah memahami tentang bab 7, membina kesejahteraan negara. Perkataan sejahtera ni peace. Aman lah macam itulah, lebih kurang sama maksud peace. Bagaimana nak membina negara yang sejahtera, aman ni. Okay, so inilah 6-6 ni. Apa yang kita belajar 6-6 intipati ni, ini menjawab soalan tadi. Okay, boleh faham tak? Jelas tak apa yang saya sampaikan? Jelas. Kan? Tapi kata tugas tu depan tu biasa murid kadang tak pandai nak guna Kena tahulah. Macam ni contohlah saya sebut jawapan sekali lagi Okey, soalan apakah usaha kerajaan dalam mewujudkan negara yang sejahtera? Okey, ini contoh jawapan saya. Okey. Antara usaha kerajaan dalam mewujudkan negara yang sejahtera ialah mewujudkan ataupun membina perpaduan dan integrasi nasional. Okey.
Selain itu, mewujudkan dasar pendidikan kebangsaan. Antara usaha seterusnya ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Selain itu juga, kerajaan melaksanakan, saya gunakan perkataan melaksanakan. Kerajaan melaksanakan dasar kebudayaan kebangsaan. Okey. Usaha seterusnya adalah menjadikan sukan sebagai alat perpaduan. Dan akhir sekali usaha kerajaan untuk mewujudkan negara sejahtera ialah menjadikan rukun negara sebagai panduan rakyat. Kita ubah-ubahlah sikit kan, kita ambil keyword dia tu, rukun negara, ataupun nak ikut je buku teks pun tak ada masalah. Menjadikan rukun negara sebagai tonggak sejahtera negara. Okey, keyword dia rukun negara lah. So dah banyak dah markah kat situ, ada 6 markah. Okey, biasanya soalan fakta ni dia sampai 4-6 markah lah, 4 ataupun kalau tak bernasib baik sampai 8 markah. Tapi biasanya soalan A jarang sampai 8 markah. Soalan esei ABC kan biasa ada pecahan kan, ABC kan, soalan esei. Soalan A dia jaranglah 8 markah, biasanya 4 ataupun 6, 4 hingga 6 lah. Okey. So Okay, ni kita tengoklah, gunalah nota saya sekejap sebab saya buat sikit je. Okey, ni asas pembinaan negara Malaysia. Asas pembinaan negara Malaysia ialah ada 2 perkara. Asas pembinaan negara Malaysia ada 2, iaitu perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okey, 2 istilah ni selalu digunakan. Okey, so kedua-dua konsep ini berteraskan perlembagaan persekutuan dan prinsip rukun negara. Okey, kita nak melaksanakan perpaduan dan integrasi nasional, apa-apa pun kita mesti bertunjangkan perlembagaan. Perlembagaan negara kita ataupun kita sebut perlembagaan persekutuan dan kedua prinsip rukun negara. Boleh faham? Okey, ini 2 benda ni mesti kita pegang erat. 2 benda ni kita kena pegang lah sebagai rakyat Malaysia. Okey, dalam negara kedudukan perlembagaan tu lebih tinggi daripada yang di Pertuan Agong. Saya dah sebut dalam kelas dulu kan. Okey, kedudukan perlembagaan persekutuan lebih tinggi daripada yang di Pertuan Agong, lebih tinggi daripada Perdana Menteri, lebih tinggi daripada Peguam Negara, kan? Okey, mahkamah pun semua duduk di bawah perlembagaan. Okay, so dan sebagai rakyat Malaysia, of course lah awak kena pegang kepada prinsip rukun negara. Okay, so apakah definisi definisi perpaduan kaum dan integrasi nasional? Itu yang ada disebut kat buku teks awak. Okay, kenapa hang ni? Okay, so ini maksud perpaduan. Biasa ni kan soalan tanya kan. Kalau soalan keluar bab 7, biasalah soalan SPM suka tanya definisi. Saya tak jemu nak cakap berulang-ulang kali. Ingatkan awak, definisi awak kena kuasai. Mana-mana buku teks pun, kalau sejarah saya tak tahu subjek lain. Subjek sejarah, definisi awak kena kuasai. Sebab biasanya soalan berkenaan dengan mana-mana topik, dia suka tanya definisi dulu kan. Okay. So apakah definisi perpaduan kaum? Okey, definisi perpaduan kaum bermaksud keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dan membentuk masyarakat yang bersatu. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak maksudnya? Keadaan rakyat. Subjek dia apa? Rakyat lah. Awak tak boleh lah sebut keadaan raksasa. Tak boleh lah, salah subjek kan. Keadaan haiwan. Tak boleh lah kan. Sebab dia berkenaan dengan manusia. Perpaduan kaum yang kita cerita ni manusia, rakyat lah. Okay, keadaan rakyat. Ada yang murid nak tulis penduduk pun boleh.
ada juga nak tulis masyarakat pun boleh, ada nak tulis warga negara pun boleh. Subjek istilah berbeza tak ada masalah. Yang penting benda erti tu sama lah. Jangan awak tulis keadaan raksasa kan, keadaan apa-apalah yang lain-lain salah maksud. Okey, pelbagai etnik, agama dan wilayah. Masuk wilayah tu tempat lah. Kita lain-lain negeri. Kita rakyat Johor. Kita juga berbaik dengan rakyat Kelantan. Contohnya rakyat Sabah, rakyat Sarawak. Itu maksudnya perpaduan. Boleh faham tak? Ataupun lebih nak spesifik lagi. Kita wilayah Kulai, kita baik juga dengan wilayah Keluang, orang Keluang kan, wilayah Batu Pahat, wilayah Mersing. Kita baik juga dengan semua tempat. Okey, orang-orang lain tempat lah. Itu maksudnya perpaduan keadaan rakyat daripada pelbagai etnik. Etnik tu kaum lah kan, Melayu, Cina, India lah. Agama, Islam, Hindu, Buddhis, kan, Kristian, apa-apa agama pun kita kena hidup dalam masyarakat yang bersatu. Ini jangan tertinggal perkataan ni. Awak tertinggal perkataan ini, awak tak dapat makan langsung. Contoh awak sebut perpaduan kaum bermaksud keadaan rakyat pelbagai etnik, agama, wilayah. Awak sampai sini je sebut kan. Contohlah awak sebut sampai sini je. Awak tak ada markah langsung sebab maksud dia tak sampai. Maksud dia sampai bila awak sebut ini. Rakyat pelbagai kaum ini hidup dengan aman. Ini keyword dia, yang penting keyword dia. Apa ni highlight? Mana? 3. Okay, hidup dengan aman dan membentuk masyarakat yang bersatu. Okay, inilah keyword dia. Okay, kena sebut betul-betul baru dapat markah. Okay, kemudian perpaduan kaum maksud lain ialah rakyat pelbagai kaum ini, rakyat yang terdiri pada pelbagai kaum ini, pelbagai etnik ke agama ke awak nak sebut tak kisahlah. Okey, memberikan komitmen penuh terhadap identiti kebangsaan. Memberikan komitmen penuh terhadap identiti kebangsaan. Berlandaskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Okey, boleh faham tak ayat yang kedua ni? Maksud kedua faham tak korang? Identiti kebangsaan. Identiti kebangsaan kita apa? Kalau bendera, bendera Malaysia. Itu identiti kebangsaan kita, bendera Malaysia, bendera jalur gemilang. Okey. Dan identiti kebangsaan lain, orang kata cara kita berpakaian, kita ada identiti kita sendirilah. Okey. Orang Melayu dengan pakaian orang Melayunya, orang Cina pakaian tradisi Cina dia, adalah itu identiti lah. Jangan kita lupa identiti kita lah sebagai warga negara Malaysia. Okey, berlandaskan, tetapi mesti berlandaskan dua perkara ni perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Itu benda dua yang kita kena pegang sebagai rakyat Malaysia. Okey, dan seterusnya kita nak lihat maksud integrasi nasional. Saya tahu ramai daripada kalangan kita, termasuklah saya, sebelum saya sentuh buku awak ni, dulu pun saya kurang mahir juga apa maksud integrasi nasional ni. Kita pernah dengar tapi tak berapa nak tahu definisi tepat. Okay, so dalam buku awak ada menjelaskan maksud dia. Apakah maksud integrasi nasional? Okay, so maksud integrasi nasional merapatkan hubungan. Merapatkan hubungan. Merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah. Masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Okey, boleh. Dapat tak? Merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Okey, mungkin korang tak berapa jelas kan apa maksud dia kan. Kefahaman awak mungkin tak sampai lagi. Saya baca 3-4 kali baru saya dapat maksud dia. Saya sendiri yang baca ni, saya mula terfikir apa maksud dia ni sebenarnya antara negeri dengan wilayah. Ada tak yang nak explain kat saya yang dah rasa dah tahu apa maksud sebenarnya ni? Merapatkan hubungan antara negeri dan wilayah.
Ada yang nak explain tak? Bagi membentuk satu bangsa. Apa maksud dia sebenarnya? Korang boleh hafal, saya tahu murid ni memang suka hafal, memang boleh hafal. Untuk skor A dia hafal, tapi tak faham kan? Tapi siapa yang faham boleh tak explain? Ada nak explain tak? Saya kira 5 lah. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tak ada. Saya lah explain. Okey, so maksudnya merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah maksudnya adalah pembentukan Malaysia itu sendiri. Pembentukan Malaysia itu sendiri sebenarnya satu proses merapatkan hubungan antara negeri dengan wilayah-wilayah ni. Maksudnya negeri Johor dengan negeri Melaka, dengan negeri Pulau Pinang. Kita dulu tahu Johor dengan Melaka sebuah entiti berbeza tau. Politik berbeza sebab Johor negeri Melayu tidak bersekutu. Melaka negeri-negeri Selat. Tapi melalui pembentukan Malaysia kita gabungkan tu ataupun Persekutuan Tanah Melayu lah senang kata sebab sebelum Malaysia kita dah ada Tanah Melayu. Okey, sebelum kita dah gabung jadi satu negara, maksudnya itulah kita merapatkan negeri dengan wilayah itu untuk membentuk satu bangsa saja. So daripada Johor, Melaka, Negeri Sembilan sampailah ke Perlis, bahkan Sabah Sarawak, rentas laut itu digabung jadi satu negara, satu bangsa, itulah namanya integrasi nasional. Maksudnya dekat sini kerajaan dalam usaha nak merapatkan ni semua. Orang Johor dengan orang Kelantan, orang Terengganu, kita tak ada rasa nak terlalu rasa beza-beza dengan diorang. Faham tak maksud integrasi tu? Nasional tu maksudnya kebangsaan. Maksud nasional tu kebangsaan sebenarnya. Maksud kebangsaan tu satu bangsa. Saya sebut ni benda yang sama makna kebangsaan, national, satu bangsa. Itu semua sama tu. Boleh faham tak? One nations. National. Itu semua sama maksud. Kita ni unite semua. United lah kan? Okay? Nampak macam senang orang kata sejarah ni. Dia boleh hafal lah, memang boleh. Tapi kadang tak faham pun. Dia orang tak menghayati sejarah. Jadi apa nikmat kamu belajar sejarah kan? Kalau sekadar hafal dulu saya pun boleh hafal zaman saya student. Tapi saya tak minat. Saya memang jujur tak minat sejarah dulu zaman sekolah sebab kita suka hafal kan. Tapi bila masuk universiti, pensyarah ajar dia tak sama macam bukan semua cikgu lah. Ada setengah cikgu dia ajar, okey, bagi latihan pak, okey hafal. Okey, simple. Okey, boleh buat macam tu, awak boleh score tapi awak tak faham apa-apa lah. Awak tak feeling sejarah tu, ilmu tu. Okey, so saya nak korang dapat dua-dua. Okey, ilmu sejarah korang dapat, faham konsep dia dan korang cuba menguasai skor yang baik lah untuk sejarah melalui buat latihan apa semua. Sebab tu korang kena buat latihan Okey, dan yang kedua, apakah maksud integrasi nasional? Maksudnya adalah masyarakat, typo ni, masyarakat yang mempunyai identiti sendiri. Mempunyai identiti sendiri berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Lebih kuranglah sama macam sebelah kan. Masyarakat yang ada identiti sendiri, identiti Malaysia lah. So, ini kapal feri Malaysia. Ini dulu tau. Dulu tahun 1986. Tengok kat sinilah. 31 Ogos 1986. Nama kapal feri Malaysia ini namanya Cruise Muhibah. Cruise Muhibah. Bukan Star Cruise World Cruise apa. Sekarang yang Singapore tu ada kapal besar tu. Star Cruise Okey, so bukan itu tapi dulu Malaysia pun ada kapal besar ni. Cruise Muhibah. Perkhidmatan feri Malaysia telah diperkenalkan 31 Ogos tahun 1986. 86 ni 1 tahun sebelum saya dilahirkan. Saya lahir 87. So saya mungkin belum lahir lah kan. Tapi dia tamat, perkhidmatannya ditamatkan pada tahun 1989 lah. Ada sebab lah kenapa perkhidmatannya ditamatkan, disebabkan kebakaran ruang enjin. Kapal ni ruang enjin dia terbakar. Okey, macam kelakar juga bunyi kan.
Okey, kebakaran ruang enjin. Tapi ni yang dalam buku awak lah sebut. Dan kos penyelenggaraan yang tinggi. Kos penyelenggaraan ni servis lah kan, maintenance. Okey, maintenance service. Okey, macam kereta kita kan, tanyalah mak ayah awak kan, setahun berapa kali servis, kena hantar servis kereta, tukar minyak enjin, oil enjin, minyak hitam apa semua mesti kena tukar. Ada sampai masa kena tukar gearbox, minyak gearbox tu kan, minyak gear, minyak auto kan. So kena, benda tu semua penyelenggaraan, perlukan kos. Tapi ini bukan kereta, bukan motor kan, ini kapal besar. Kos memang tinggi penyelenggaraan. So kerajaan mungkin tak dapat tampung belanja yang mahal benda ni, uruskan benda ni, jadi ditamatkan. Okay, so tapi soalan lah, mungkinlah soalan akan tanya kan. Okay, ini yang penting, tujuannya, kita tengok tujuannya penting. Okay, so kalau ada soalan objektif tanya, kerajaan Malaysia pernah memperkenalkan krus muhibah ataupun ferry Malaysia ferry Malaysia, so nama dekat sini. Okey, mengapakah kerajaan mewujudkan perkhidmatan ferry Malaysia ataupun krus muhibah? So inilah jawapannya kan, dapat mengintegrasikan penduduk semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Okey, so tak susah pun. Apa ni? Tu salah pula. Okey, mana highlight saya ni? Ini kan. Okey. Okay, setakat ni okey tak? Sikit je baru kita boleh sentuh definisi apa semua kan. Okey. Soalan ni ferry Malaysia mengintegrasikan penduduk. Maksud integrasi ni awak kena ingatlah, merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah. So awak dah boleh faham lah maksud integrasi. Tapi kat sini mengintegrasi. Okay. Okey, so kita tutup nota saya sebab tak siap. Saya dah buat sampai sini ni, dah kira penat, otak saya dah letih kan. So kita tengok buku teks saja, okey. So tak ada masalah, sama je bendanya. Okay, ni pun kita dah sentuh lah maksud dia tadi. Yang ni pun dah sentuh, semua sama. Okey. Okey, kita lihat yang ini pula. Minum dulu. Okey, untuk seterusnya kita sentuh latar belakang hubungan kaum. Kita nak kena kenal kenapa Malaysia ni tiba-tiba banyak kaum ni kan. Kalau orang-orang luar orang-orang pelancong Eropah, pelancong barat ke, bahkan ramai yang dah duduk lama stay kat sini, dia orang rasa selesa kat Malaysia. Siapa nama dia? Mak Dan, kenal kan Mak Dan? Korang kenal tak Mak Dan? Mak Dan lagi satu siapa Riz, saya pun dah lupa nama dia. Dia dah duduk sini dan fasih bahasa Melayu, dan alasan dia orang antara sebab kenapa dia orang suka duduk kat Malaysia, dia orang lihat perpaduan. Dia orang pelik tengok Malaysia ni, macam pelbagai kaum tapi okey, boleh hidup sejahtera. Tak ada masalah lah kan. Kalau kat negara dia orang sendiri mungkinlah kan, white supremacists kan, apa semua orang kulit putih je yang dilebih-lebihkan kan. Dia agung-agungkan, orang-orang lain tu macam dia anggap second class lah. Macam tu. Okey. Bahkan uniknya Malaysia ni salah satunya makanan lah. Kalau kita tahu makanan food makanan Cina ada, makanan masakan Melayu of course lah, masakan India ada, masakan Arab ada, masakan Barat ada, masakan Asia Timur pun ada. Asia Timur tu makanan Korea dan Jepun lah. So kita ada benda tu. Kalau pergi negara lain, macam wife saya pernah pergi Jerman, dia kata okey lah, 2, 3, 4 hari okey makan benda spaghetti, benda roti, benda macam tu kan. Tapi lama-lama 1 minggu dah tak tahan, tekak tau. Tak sama. Makanan ni je, benda tu je. Kalau awak nak pergi makanan Asian punya food kat sana, mungkin mahal. Makanan halal ke sana, restoran dia mahal. So terpaksa beli kat pasar raya, cari-cari made in Malaysia pun susah barang. Kalau ada pun memang mahal lah kan, sebab dia dah import kan. So tapi kat Malaysia ni, apa saja jenis masakan pelbagai bangsa ada kat Malaysia. Okay, so tak ada masalah lah. Okay, so ceritanya latar belakang hubungan kaum
Ini cerita dia, pentadbiran British sebenarnya. Okey, pentadbiran British, kita salahkan British kalau kata kenapa perpaduan kaum kita sampai sekarang tak berapa nak strong. Kan? Ini ada perdebatan ni, ada kata strong, ada tak strong. Okey, kalau yang tak strong tu disebabkan apa? Kenapa tak kukuh perpaduan kaum kita ni? Kenapa selalu ada masalah kaum kat negara kita? Okey, disebabkan pentadbiran British ni sebenarnya. Okey, menyebabkan pemisahan kaum dari segi kegiatan ekonomi dan penempatan. Okey, pentadbiran British menyebabkan pemisahan kaum sebenarnya dari segi kegiatan ekonomi dan penempatan. Ada yang nak explain tak kat saya benda ni? Cuba korang explain sikit, saya je nak bercakap ni. Penat juga bercakap. Kalau korang ada nak cakap sikit tentang apa yang saya highlightkan ni, boleh tak? Apa maksudnya pentadbiran British tu? Memisahkan kaum ni. Memisahkan kaum dari segi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tu apa? Pekerjaan. Dan penempatan apa? Tempat tinggal. Maksudnya kat sini, apalah saya explain. Okay? Zaman British menduduki negara kita, menjajah negara kita, British telah mengamalkan dasar pecah perintah. Pernah dengar tak perkataan tu? Angkat tangan kalau pernah dengar. Dasar pecah perintah, pernah dengar tak? Tak pernah. Tak pernah dengar Oh, okey. So saya sebutlah istilah dasar pecah perintah. Apa maksud dasar pecah perintah? Maksud dasar dasar pecah perintah itu British buat apa? Okey, British sebenarnya sangat mengutamakan ekonomi. British sebenarnya nak memerintah negara kita. Nombor satu kenapa British datang? Siapa tahu apa tujuan sebenar British nak datang negara kita nombor satu? Boleh tak korang sebut? Apa? Bahan mentah? Ya, bahan mentah. Itu tujuan utama. Masa bahan mentah ni, bahan mentah dikaitkan dengan keuntungan. Dia nak untung, dia nak kaya, kan? Ekonomi. Itu semua benda tu samalah. Bahan mentah, ekonomi, keuntungan, itu tujuan utama. Bukannya nak mentamadunkan negara kita, bukannya nak bagi kita sejahtera. Itu bukan niat sebenar diorang. Niat sebenar nombor satu sebelum yang lain-lain tu ingin mengaut hasil kekayaan bumi di negara kita. So apabila British tahu kita ni sangat kaya bahan mentah, British mengambil pekerja-pekerja asing daripada negara luar. Contohnya daripada China sebagai pekerja-pekerja pelombong biji timah. Sebab masa itu negara kita kaya dengan biji timah. Kemudian tak lama selepas itu, British bangunkan ladang getah, estate getah, buka kawasan penempatan estate getah. Dan ambil pekerja-pekerja daripada negara India, khususnya kawasan India Selatan. Walaupun dikatakan ada juga sikit India Utara, tapi ramai yang ambil daripada India Selatan. So, bekerja sebagai penoreh-penoreh getah, peladang-peladang. Jadi makanya apabila di kawasan Tanah Melayu itu British dah bangunkan aspek ekonomi sebegitu, dibezakan dengan pekerjaan tu kegiatan ekonomi lah. Dan penempatan tempat tinggal, kawasan Lombong Biji Timah ni kebanyakan di kawasan bandar. Kawasan-kawasan Lombong Biji Timah kebanyakannya di kawasan bandar, terutamanya negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, so bila berlakunya disebabkan kegiatan ekonomi yang British laksanakan itu, perpaduan kaum itu sukar nak dicapai. Disebabkan apa? Disebabkan orang Melayu yang duduk di kawasan kampung. Orang Melayu masa itu duduk di kawasan kampung, di kawasan pedalaman, serba kekurangan. Dan orang Melayu ni sebagai kata kerja-kerja pertanian je, cucuk tanam je. Okay, jadi mereka kalau nampak orang Cina, orang India dia memang tak boleh berkomunikasi lah. Kan? Kita sama-sama tu masa tu langsung tak boleh nak bercakap lah sebab dia orang pun tak belajar bahasa Melayu sangat kan. Okay, sebab tak ada dasar pendidikan yang sama. Okay, sebab pendidikan pun diorang orang Cina, daripada Cina datang ke Cina, diorang bangunkan sekolah diorang sendiri. Orang India kat estate pun sama, diorang bangunkan sekolah mereka sendiri. Yang mana orang-orang India yang kaya, dia sponsor bangunkan sekolah India, di sekolah Tamil lah. Macam orang Cina sponsor bangunkan sekolah Cina, so orang-orang anak-anak Cina yang sekolah situ.
sekolah vernacular, wujudlah sekolah vernacular Cina, wujudlah sekolah vernacular India, sekolah Tamil lah. Okey, Melayu pun ada sekolah dia sendiri. So benda itu semua memisahkan, separate, memisahkan kaum-kaum itu. So siapa yang mulakan benda ni? British. Tapi sekarang awak jangan sentuh lah, jangan sentuh, jangan benda ni, tak boleh. Sebab kita semua dah satu negara kan, satu bangsa. Tapi yang saya cerita ni berdasarkan sejarah. Okay, history sejarah Nanti ada yang tak berapa faham. So, seterusnya, tu yang saya cerita tadi tu sekadar kata bagi awak faham lah situasi sejarahnya. Okay, pentadbiran British. Keadaan ini mengekarkan setiap kaum untuk memahami adat resam dan budaya kaum lain. Okey? Bila kita dipisahkan dari segi pekerjaan, kita dipisahkan dari segi penempatan, kita akan sukar untuk kenal kaum-kaum lain. Boleh faham tak? Orang Melayu tak boleh nak kenal orang Cina sebab jauh. Diorang duduk di kawasan bandar, kita duduk di kampung. Orang India duduk di kawasan estate getah. So jauh. Saya cerita ni zaman dulu punya bukan sekarang. Sekarang ni sama je, bandar dah ada semua kaum, kat kampung pun dah ada semua kaum. Okey, yang ni sejarah Okay, so sukarlah kita nak kenal, memahami adat resam dan budaya mereka. Okey. Selepas Perang Dunia Kedua. Okey, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tamat bila? Bilakah tahun Perang Dunia Kedua tamat? Siapa tahu? Ya, Nur Atika Alia. Nur Atika Alia jawab Perang Dunia Kedua tamat pada tahun 1945. Selepas tahun 1945, pelbagai usaha-usaha yang nak dilakukan oleh pemimpin penduduk tempatan tak kisahlah, kita ada 3 nama yang awak kena ingatlah 3 nama ni. Ada Datuk On Jaafar. Kalau Cina kita ada Li Tiankeng. Kalau India kita ada EEC Turai Singham. Awak ingat 3 nama ni boleh ingat tak? Sebab kenapa saya sebut 3 nama ni? Sebab saya baru ajar 3 tempat hari tu. Saya ajar topik CLC dengan sistem ahli. Pernah dengar tak CLC? Pernah dengar tak CLC? Atika Azmi dia ikut kelas yang saya ulang kaji dengan murid-murid ni. Dia ada tahulah. Okay, so okay, pernah dengar kan? Antasya pun ada join hari tu kelas ulang kaji. Okay, so diorang ni 3 anggota sistem ahli, pada masa sama 3 anggota CLC. CLC ni Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. So 3 pemimpin ni sama-sama bekerjasama nak menyelesaikan isu-isu kaum mereka masing-masing. Macam mana nak selesaikan? Kita nak memupuk perpaduan. Okey? Datuk On Jaafar, Li Tiankeng dan EEC Turai Singham. Alright? Okey, selepas Perang Dunia Kedua, banyak usaha dilakukan mewujudkan perpaduan. Okey, beberapa faktor sejarah. Okey, ini faktor sejarah. Okey, yang ni kita nak belajar sebenarnya. Okey, inilah faktor-faktor sejarah dikenal pasti punca kepada masalah perpaduan. Yang ini kita nak belajar kat bawah ni tau. Ada 4. Walaupun kat sini awak nampak kan kesan dasar British kan. Okey, sebenarnya pada masa sama bila saya baca tadi, 4 benda ni sebenarnya ini satu faktor yang punca kepada masalah perpaduan. Boleh faham tak apa yang saya cakap? Keempat-empat ni, 4 kotak ni dalam buku teks awak, okey, ini orang kata menjawab soalan faktor sejarah. Ini semua faktor sejarah bagaimana ianya boleh menjadi punca kepada masalah perpaduan. Pertama, yang menjadi masalah perpaduan di negara kita ikut sejarahnya adalah berdasarkan pentadbiran. Okey, pentadbiran ni kerajaan lah, administration. Okey. Sekejap Saya kalau cakap straight ni memang tekak sakit. Sensitif lah tekak saya sekarang.
kena kunyah apa-apa. Buat okey. Nah, saya tengok kat chat ni nampak Abdul Arif, saya teringat Abdul Arif. Dah settle Abdul Arif? Awak punya pendaftaran tu. Ke tak boleh? Saya cakap yang last tu awak cakap tak boleh Okey, so pentadbiran cerita dia begini. Okey, pentadbiran British ni memang bertapak di tanah Melayu. Apa-apa pun, walaupun dia lebih awal sebenarnya British dah bertapak awal lebih daripada tahun ni. Tapi orang kata titik permulaan. Kita ambil titik permulaan British orang kata menguasai politik negara kita British mula menguasai politik negara kita pada tahun 1874. Okey, dengan memperkenalkan sistem resident. Siapa tahu 1874 British memperkenalkan sistem resident kat negeri mana? Siapa tahu? Cuba korang teka. Negeri-negeri Melayu bersekutu? Okey, betul. Tapi negeri mana? Yang 1874 ada satu negeri tu, negeri yang terawal terima pelantikan resident. Tahu tak negeri apa yang pertama? Negeri-negeri Melayu bersekutu kan ada 4 kan? Mana negeri yang terawal terima resident? Tahu? Lupa dah ni. Korang dah belajar lah sebenarnya. Bab 2 ada. Okay, bab 2 ada. Okay. Iaitu negeri Perak. Negeri Perak. Residen yang telah dibunuh oleh Datuk Maharaja Lela. Siapa? Ingat lagi tak nama residen tu? Residen Perak. Residen pertama British kat negara kita. JWW Birch. Korang. Okay. So apabila British tahun 1874 memperkenalkan sistem residen pertama kat negara kita, lepas tu British ni mula memberi tumpuan utama pada aspek ekonomi. Walaupun letak pentadbiran tapi British tak melihat benda lain. Yang paling utama ekonomi je dia nak. Okey. Mengutamakan sektor ekonomi. Dengan cara yang saya dah sebut tadi sebenarnya saya dah sebut juga tadi, menyebabkan pekerja dibawa masuk daripada luar. Okey, bekerja dalam sektor perlombongan. Perlombongan ni Vijay Timah terutamanya orang Cina dibawa masuk. Perladangan getah ni orang India tapi dia tak sebutlah kat sini. Okey, tapi yang saya dah explain awak tadi orang dah boleh tangkap kan. Dan perniagaan perniagaan tu apa-apa bangsa lah. Okey, orang Eropah pun ada. Okey, orang Eropah pun ada dia bawa masuk. Tapi orang Eropah tak berniat nak jadi warga negara kat sini. Okey, walaupun diorang dah selesa juga kan duduk sini. Okey, kaum Bumiputera mula bertumpu. Okey, Bumiputera ni Melayu lah maksudnya. Okey, kaum Bumiputera pula bertumpu di kawasan luar bandar. Orang Bumiputera pula duduk di kawasan luar bandar, kampung lah. Menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional ni macam-macam, aktiviti peternakan, pertanian, itu ekonomi tradisional lah. Perikanan ataupun tangkap ikan guna jala, guna bubu, guna macam-macam lah alat tradisional So keadaan ini menyebabkan mereka terpisah, dan berlakunya kerenggangan. Susah nak sebut kerenggangan. Berlakunya hubungan yang tidak rapat lah antara masyarakat berbilang kaum kat negara kita ni tak rapat sejak zaman pemerintahan British lagi. Bahkan sampai sekarang pun dikatakan wujud. Tapi tak luas sangat lah. Zaman sekarang ni kita banyak terpisah disebabkan politik Okay. Kesannya masalah hubungan kaum berterusan. Nampak tak kat sini disebut kesannya masalah hubungan kaum berterusan sehingga selepas merdeka. Bahkan selepas merdeka pun ada masalah hubungan kaum. Dan bukti dia apa? Awak dah belajar bab 6 kan? Peristiwa 13 Mei 1969. Itu bukti sejarah hitam negara kita
adanya konflik perkauman yang paling besar kat negara kita pernah berlaku. Bunuh-bunuh beratus-ratus beratus ke ribu saya tak ingat sangat data dia, tak apa-apa nak tahu. Okey, awak boleh cari Google. Okey. Seterusnya, yang kedua, yang kedua, apakah faktor sejarah yang menjadi punca kepada masalah perpaduan ataupun boleh sebut kesan-kesan dia. Iaitu yang kedua adalah kita lihat kegiatan ekonomi dan penempatan. Penempatan ni tempat tinggal lah. Okey, kegiatan ekonomi itu pekerjaan. Okay, British memberi tumpuan kepada perkembangan ekonomi yang berasaskan pelombongan biji timah. Okey, ini antara dua yang British sangat fokuskan. Biji timah. Sekejap. Saya tukar warna ni. Kalau warna kuning nampak tak? Pelombongan biji timah dan peladangan getah. Okey, ini antara kegiatan ekonomi yang British sangat utamakan, iaitu pelombongan biji timah dan peladangan getah. Okey, jangan sebut pelombongan getah pula, salah. Pelombongan ni berkaitan dengan hasil bumi kat bawah bumi tu, kan? Getah atas kan, akar atas. So, kegiatan ekonomi yang berbeza-beza ini, kegiatan ekonomi yang berbeza antara kaum menyebabkan pemisahan kaum dari segi penempatan. Okey, ni saya rasa korang dah faham kan? Maksudnya yang masyarakat yang tinggal di kawasan pelombongan biji timah adalah kaum Cina. Manakala masyarakat yang tinggal di kawasan peladangan getah adalah masyarakat India. So benda tu dipisah-pisahkan dari segi tempat tinggal, penempatan lah, dan ekonomi beza. Bila ekonomi dan penempatan pun berbeza, maka rakyat itu sukar nak nak bertemu, nak berkomunikasi, hubungan tu akan jadi renggang lah. Pemisahan tu berlaku. Okey? Dan orang Melayu pula, dia tak duduk kat pelombongan biji timah dan peladangan getah, dia tak terlibat sebab British tak ambil. British masa tu, dia mengutamakan orang-orang Melayu ni buat apa? Siapa tahu? British sangat suka orang Melayu buat apa sebenarnya masa tu? Orang Melayu nak tanam pokok getah pun British tak bagi sangat. Itu awak kena tahu sejarah dia. Rasa kat sini pun buku teks awak belum ada cerita. British siap buat undang-undang, dia melarang orang Melayu untuk tanam pokok getah di kawasan-kawasan ladang kawasan tanaman padi. Dia tak bagi. Ada undang-undang lagi. Okey. Dia hanya membenarkan orang Melayu tu melakukan aktiviti pertanian tradisional di kampung-kampung. Buatlah apa-apa pun tapi tak payahlah sibuk-sibuk nak getah ke nak apa, tak payah, biar orang Melayu macam tu je. Itu zaman British Sebab tu orang Melayu zaman British ni, orang Melayu ni miskin. Okey. Tapi bila nak menjelang kemerdekaan, British nak tarik Melayu pula rapat dengan dia. Boleh faham tak cerita dia? Okey. So seterusnya, rakyat juga terpisah dengan penempatan yang wujud di kawasan pelombongan, bandar, estet dan perkampungan. Okey ni. Bandar, estet, perkampungan. Perkampungan ni Melayu lah yang duduk. Okay, keadaan ini menyebabkan setiap kaum kurang berinteraksi. Interaksi tu maksudnya apa? Komunikasi. Kuranglah komunikasi, kurang pergaulan antara satu sama lain dan mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang. Okay, boleh faham tak ayat last ni? Maksudnya apa? Maksudnya bila kaum ini duduk terpisah-pisah, penempatan berbeza-beza, Melayu duduk kat luar bandar, orang Cina duduk di kawasan bandar, pelombongan biji timah, orang India duduk di kawasan ladang estet getah, maka wujud jurang ekonomi. Orang Melayu kekal miskin, orang yang duduk di bandar kekal mudahlah, selesa kehidupan diorang, diberikan segala kemudahan oleh British. Itu orang kata faktor sejarah yang menjadi punca kepada masalah perpaduan kaum. Okey, yang ketiga. Okey, faktor sejarah yang menjadi punca masalah perkauman ataupun kesan-kesan lah, kesan dasar British sama je.
Okey, iaitu ketiga, lihat aspek sistem pendidikan. Pendidikan ni sampai sekarang isu dia saya nak cerita bab benda ni, saya tak berapa nak suka politik cerita sebab saya rekod ni, saya masuk kat YouTube. Kan benda-benda cerita benda ni kita tak senang kan. Okey, so sistem pendidikan ni memang tak boleh nak cakap terus terang lah saya ikut je apa yang ada kat buku Okey, so sistem pendidikan, dasar pentadbiran British, dia nak cerita dasar pentadbiran British menyebabkan munculnya sistem pendidikan vernacular. Sebenarnya zaman British membenarkan benda tu berlaku. British tak pernah nak cuba usahakan wujudkan satu sekolah. Tak pernah. Itu bukan cita-cita British. British sebenarnya memang kalau boleh, biar orang Melayu je. Orang Cina je, India je. Itu British mahukan. British memang tak nak satu padukan kita masa tu. Ada sebab lah. Sebab mereka takut kita bersatu nak tuntut merdeka. Mereka tak mahulah benda tu berlaku. Sebab dia tak nak benda tu, sejarah tu pernah berlaku kat negara India. Kan negara India, masyarakat dia dah mula bersatu padu. Jadi benda tu kalau boleh tak nak berlaku kat tanah Melayu. British dah ada pengalaman benda tu. Okay, so dia biar kita ni kaum-kaum ni hidup terpisah. Okay, masa tu Dan itu pun memudahkan kerja diorang. Dia nak menguasai sebuah negara, mesti kena wujudkan satu polarisasi kaum. Polarisasi tu maksudnya pemisahan bertentangan lah. Ada identiti dia masing-masing. Biar kita senang pecahkan. Okay. So, dasar pendidikan British menyebabkan munculnya sistem pendidikan vernacular. Okay, sistem pendidikan vernacular ni munculnya sistem pendidikan vernacular. Ada sekolah Melayu, ada sekolah Cina, ada sekolah India, ada sekolah vernacular Inggeris. Sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular India, sekolah vernacular Inggeris. Okey, korang faham tak maksud sekolah vernacular ni apa? Sekolah vernacular. Sekolah tu bahasa dia je. Guna bahasa dia. Okay, betul? Ada lagi yang lain-lain? Apa lagi yang awak faham tentang maksud sekolah vernacular? Okay. Kalau yang Nurin Kristina sebut sekolah vernacular tu, itu merujuk kepada zaman sekarang lah. Tapi kalau zaman kita belum merdeka, sekolah vernacular dia lebih ketara jelas. Okey, apa? Saya bagi contoh. Okey, kalau sekolah vernacular Cina zaman pemerintahan British guru-gurunya dibawa daripada negara China. Guru dia. Murid-muridnya semua murid Cina. Silibus, kurikulum dia datang daripada negara Cina. Boleh faham tak? Dan bahasa pengantar, of course yang Nuri cakap tu bahasa pengantar menggunakan bahasa Cina. Dia tak guna bahasa Melayu, dia tak guna bahasa Inggeris. So, dia mewujudkan identiti mereka sendiri. Benda tu sebenarnya akan sukar menyatu padukan kita nanti. Okey, dan sekolah vernacular India pun sama. Zaman pemerintahan British sama. Okey, sekolah vernacular India, guru-guru yang mengajarnya datang daripada negara India. Guru-guru dia yang mengajar. Dan kurikulum, silibus dia, sukatan pelajaran dia daripada negara India. Buku teks based on India lah. Kan maksudnya kat situ lah buku teks pelajaran, isi pelajaran dia based on India country lah. Okay. Dan bahasa pengantar of course lah bahasa India ataupun bahasa Tamil lah. Okay. Dan sekolah Inggeris, bahasa pengantar bahasa Inggeris. Kan macam tu. Jadi benda-benda macam ini okay, akan mewujudkan perbezaan pemikiran. Okay, nampak tak kat sini isi dia. Pendidikan vernacular ini mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Juga awak boleh je sebut merenggangkan hubungan antara kaum lah. Dan mereka akan mengalami kesukaran untuk berinteraksi. Sukar untuk berinteraksi. Sebab orang Cina duduk kat sekolah Cina, dia takkan tahu bahasa Melayu zaman itu. Boleh faham tak? Jadi bila dijumpa orang Melayu masa tu kat tanah Melayu, kita boleh komunikasi tak dengan dia? Tak boleh. Dan kita pun tak tahu bahasa Cina, of course lah, kita tak tahu. Jadi benda tu ada masalah komunikasi. Tak ada satu sekolah sistem yang sama. Okey. Sekolah vernacular berkembang mengikut kaum masing-masing. Itu maksudnya sistem pendidikan vernacular diteruskan
selepas merdeka pada tahun 57. Walaupun bahkan kita dah merdeka, vernacular diteruskan terutama sekolah rendah lah sekolah rendah. Tapi apa-apa pun walaupun dikatakan ada sekolah vernacular zaman sekarang walaupun dikatakan ada sekolah vernacular peringkat rendah, peringkat menengah dah tak ada. Okey, tetapi kita based on orang kata sistem pendidikan yang seragam ikut sistem pendidikan yang seragam. Dia tak lagi orang kata silibus daripada China, silibus daripada India dah tak boleh, dah tak ikut. Kita ikut Kementerian Pendidikan Malaysia lah kan. Itulah maksudnya sistem pendidikan kebangsaan. Sistem pendidikan yang seragam, satu standard. Satu je sistem pendidikan kita. Dan nanti kalau awak belajar topik form 4 bab 7 kalau tengok penyata razak, penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Awak tengok yang tu idea Datuk Abdul Razak, Tun Abdul Razak masa tu jadi Menteri Pelajaran, dia wajibkan semua sekolah mesti ada belajar bahasa Melayu. Jadi benda tu orang kata dah mula nak seragamkan sistem pendidikan negara kita. Walaupun dibenarkan bahasa Cina, bahasa India diajar tapi bahasa Melayu wajib. Sistem peperiksaan pun gunakan bahasa Melayu. Okey. So, nombor 4. Okey, apakah faktor sejarah yang menyebabkan punca masalah perkauman? Yang ini sampai sekarang masalah ni tak habis-habis. Politik, fahaman politik. Sebab apa ada fahaman politik ni memisahkan kita? Sebab kita negara demokrasi, kita tak lari daripada politik Kalau awak negara, kita ni negara monarki mungkin tak ada masalah politik. Tapi masalah lain pula kan nanti biasalah setiap benda sistem ni ada pro and kontra Okey, fahaman politik. Minum pula. Okey, fahaman politik Okey, so sambung. Fahaman politik yang isi penting dia kat sini, fahaman politik berasaskan kaum. Kalau lain. Fahaman politik berasaskan kaum. Okey, korang boleh faham tak fahaman politik berasaskan kaum ni apa? Siapa boleh bagi contoh fahaman politik berasaskan kaum ni apa? Contoh-contoh parti politik yang ikut kaum apa? Tapi macam sebut politik pula tapi saya sebutlah benda ni tak salah sebab fakta. Okey, fahaman politik berasaskan kaum ni contohnya saya bagi sebut UMNO je. UMNO je nama pun Malayan United Organisation kan? United Malay National Organisation, United Malay. So ada perkataan Malay kat situ. So parti politik itu untuk orang Melayu je. Nampak tak? Parti politik berasaskan kaum. Saya bukan nak cakap tak bagus. Itu memang ceritanya lah. Sama juga parti MIC, Malayan Indian Congress, MIC. Untuk orang India saja. Orang Melayu tak boleh masuk situ. UMNO pun orang India tak boleh masuk situ. Sama juga MCA, Malayan Chinese kan. Okay, so MCA, Association kan. So, untuk orang Cina saja, itulah fahaman politik berasaskan kaum. Okay, kenapa dia wujud? Ada sebab lah kenapa dia wujud zaman itu. Tapi kebanyakannya dah ada wujud kerjasama politik lah antara diorang-diorang ni. UMNO, MCA, MIC dah bersama-sama bekerjasama. Okay, untuk dapatkan kuasa dan sebagainya lah. Okay, fahaman politik berasaskan kaum bermula dengan penubuhan parti politik sebelum merdeka lagi. Sebelum merdeka hingga kini.
Polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi. Okey, ni fahaman politik berasaskan kaum ni sebenarnya dia nak cerita tau. Kalau kat buku teks ni awak baca, fahaman politik berasaskan kaum ni sebenarnya diwujud dah disebabkan apa? Sebabnya ada perbezaan kegiatan ekonomi dan penempatan. Zaman sebelum mereka, saya dah sebut tadi kan, orang Melayu tinggal luar bandar dengan kerja-kerja kegiatan ekonomi tradisional. Orang Cina tinggal di bandar, kawasan pelabuhan Bukit Timah. Orang India tinggal di kawasan estate-estate getah sebagai peladang-peladang getah. So, mereka ada perbezaan kegiatan ekonomi dan penempatan. Disebabkan itu, mereka wujudkan sebuah parti politik untuk memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Diorang nak perjuangkan kepentingan kaum masing-masing dengan wujudkan parti politik ikut kaum diorang saja. Itu kita tak boleh salahkan diorang. Itu bukan salah, bukan satu kesalahan. Tak kisahlah, tapi yang penting kamu ada kerjasama lah. Nak wujudkan parti kaum ni ke, parti kaum ni ke, tak kisahlah. Tapi yang penting nanti akhir kesudahannya parti kaum A dan B ni pun boleh bekerjasama, tak ada masalah lah benda tu kan. Kalau tak pernah ada kerjasama tu yang masalah tu. Okay. Menyebabkan parti politik ini memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Okey, disebabkan perbezaan itu Isu yang diperjuangkan berkaitan dengan apa? Apa isu-isu yang diorang perjuangkan ni? Fahaman-fahaman parti politik UMNO ke, MCA ke, MIC Saya suka guna 3 contoh ni sebab senang. Diorang perjuangkan bahasa. Orang Cina dia nak perjuangkan bahasa dia kena kekal relevan sampai sekarang. Walaupun diorang bukan majoriti, dia nak cakap. Kita juga nak jaga bahasa kita, identiti kita. Orang India pun sama, nak jaga bahasa dan identiti kita. Maka wujudlah sekolah jenis Cina, sekolah jenis Tamil. Faham tak? Itu isu yang diorang nak perjuangkan benda itu. Okey? Budaya, pendidikan dan ekonomi. Diorang nak perjuangkan budaya diorang sendiri, pendidikan diorang sendiri, ekonomi orang sendiri. Okey, macam itulah. Keadaan ini mempengaruhi hubungan antara kaum di negara ini. Okey, saya tak ingat negara mana. Ada setengah negara Eropah. Dia dah mula apa orang kata, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Haji, dia dah wujudkan cuti umum. Walaupun orang Islam tu minoriti, berapa persen dia tak jauh sangat, tapi dia dah jadikan orang kata cuti umum untuk negara dia. Saya lupa negara apa. Okey, negara Malaysia lagi banyak cuti umum. Hari Raya Aidiladha, Haji lah kan, kita orang Islam, Hari Raya Puasa, Aidilfitri. Lepas tu orang Cina kita ada sambutan Tahun Baru Cina, Gongsi Pancai kan. Lepas tu ada Taipusam orang India kan, Deepawali. Orang Kristian, minoriti je berapa persen je kat Malaysia orang Kristian. Tetapi kita Christmas tu kita buat cuti umum. Kan nampak tak yang mana kerajaan Malaysia ni membenarkan benda-benda itu. Tujuannya untuk kata nak menjaga keharmonian kaum supaya dia orang tak rasa tersisih, tak rasa disisihkan. Kalau negara-negara lain walaupun minoriti Islam ke apa, tak dapat cuti raya apa semua tu, dia anggap cuti umum ke apa, kita tak pastilah kan negara-negara lain. Mungkin ada juga, tapi tak semua negara. Dia cuma Christmas lah mungkin kan. Christmas dan Happy New Year, Tahun Baru. Okay, so kita rehat dulu 5 minit ke apa boleh. Ada pertanyaan apa-apa tak? Tak ada cikgu, dah kosong senyap. Sekejap 2-3 minit lah, 2-3 minit je. Okey, korang belajar. Macam mana belajar? Dah semangat tu dah berapa persen dah? Dia macam naik turun gitu. Tak apa, saya faham. Bukan murid saja, sebenarnya cikgu pun cuba nak kekalkan ni. Kita pun saya lah, tak payah saya tanya orang lain lah, saya lah. Nak konsisten mengajar orang bersungguh-sungguh kan. Nak cari mood dia tu, kena
berbagai cara lah. Apatah lagi korang kan nak belajar kan. Korang yang SPM. Korang kena ada rasa setiap hari tu waktu keemasan tu. Dan setiap hari tu korang jangan rasa miss lah ulang kaji. Satu hari tu mesti ulang kaji. Tak kisahlah apa-apa subjek, awak mesti ulang kaji. Sebab awak nak SPM. Awak tak boleh lah buat last minute. Kalau buat last minute penat lah. Saya buat last minute, hancur result saya. Okay? Tak boleh. At least korang ulang kaji setiap masa. Jadi kalau korang terlupa pun korang ingat-ingat sikit kan. Korang dah ada imajinasi. Dah pernah tertanam sikit lah kat minda awak kalau awak lupa pun. Daripada awak langsung tak baca, awak tak tahu nak jawab. Kalau sejarah lah. Subjek lain apa tak lagi kan. Kena maintain lah. Okey, boleh Nurdin Boleh. Nasrin ada Nasrin? Oh, Nasrin ada. Aimi Irfan okey. Lihat tak? Raja tak Aimi? Tak respon tu Aimi. Okey. So Aimi, Irfan dah siap belum homework? Awak belum hantar tak pernah hantar lagi tu. Kau cikgu tanya. Aimi Abdul Arif ni, dua-dua ni lelaki ni tak pernah hantar homework saya. Mana homework awak? Baik kau tunjuk. Ni dah pernah hantar. Ni. On the way Dah berapa latihan dah saya dah bagi. Jangan awak ambil mudah benda ni Amirul Irfan Alis ada. Izwan. Okey. Amirul Irfan dengan Amirul Izwan ni okey line dah okey Dah tak ada putus-putus ni. Okey cikgu, okey. Okay. Awak pergi tingkat 2 ke bawah? Atas bumbung. Atas bumbung. Antasha kat mana? Kat rumah? Dekat rumah. Dini, Iman, Hafizul, Nasrin, Norman. Norman okey Norman? Okey cikgu. Latihan saya buat tak? Sama on the way. On the way ke tak buat lagi? Separuh. Separuh. Jen. Banyak ke latihan saya? Latihan saya tu satu hari siap pun. Siapa lagi ni? Nur Atika Alia. Alis keluar ke tadi? Kenapa dia keluar? Line dia kot. Nasri, Norman Alia, Atika Alia, Nur Farhana okey, sihat? Nur Farhana ada tak? Okey, ada. Nurin Kristina, Nurul Atika, Nurul Maisara. Saya ingat Nurul Maisara seorang je yang hantar homework kat kat mana Classroom Google Classroom. Dia seorang je yang hantar. Tak kisahlah, boleh je hantar kat email kat situ ke boleh. Awak tengok kat Google yang saya bagi latihan-latihan kat Google Classroom tu, itu semua berkaitan dengan topik peperiksaan topik tudingan peperiksaan. Okey, yang
Kalau korang dah terlepas, korang cari baliklah link tu. Okay. Savena, Sarah, Siti Nosara. Sarah okey tak Sarah? Murung je. Okey. Syafika, Resha, Umaira, Afika. Umaira okey tak tu Umaira? Okey. Saya okey. Asal suara macam tu tak sihat? Tak okey je. Okey Mata awak sakit ke? Mana ada? Tu kat gambar tu sakit mata. Cikgu ni. Okey dah sambung lah. Saya kena kita rehat sekejap Okey sambung. Mesti korang dah jemu dah bosan kan? Online. Ke korang paling seronok? Seronok cikgu, belajar online cikgu. Tak sukalah cikgu ngadap-ngadap manusia ni. Takut COVID. Saya suka. Saya suka. Kalau suka alhamdulillah. Tu saya tak tahu, saya tak boleh baca niat awak saya tak boleh baca. Saya anggap dia apa yang awak sebut tu betul je. Saya sukalah dapat bersembang dengan cikgu. Oh, sembang. Yalah awak je lah sembang. Yang lain senyap. Itulah. Tak lah, korang semua ni pemalu ke? Okay, so topik seterusnya adalah memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. So dua istilah tu yang kita selalu sebut banyak kali. Okay, apakah usaha kerajaan ataupun negara kita dalam nak memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional? Okay, so cerita je sikit lah Sejak mencapai merdeka, usaha memperkasa perpaduan dah wujud dilaksanakan secara konsisten oleh kerajaan dan berterusan hingga kini. Sampai hari inilah kita memang setiap masa negara kita sentiasa berkempen untuk memupuk perpaduan negara. Okay, usaha ini merangkumi bidang politik, ekonomi dan sosial. Kita kena jaga-jagalah benda ni sebab negara kita ni mudah terdedah dengan bahaya ancaman daripada luar kalau kita tak jaga benda ni perpaduan integrasi perpaduan. Kalau kita tak jaga memang habislah negara kita So aspek politik, cerita dia politik, bagaimana kita nak memperkasakan perpaduan dan integrasi dalam aspek politik. Okey, so yang pertama kerajaan buat apa? Okey, kerajaan telah menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. Senang nama dia. Okey, Jabatan Perpaduan Negara yang terletak di bawah bidang kuasa Mageran. Okey, Mageran ingat lagi tak Mageran? Mageran. Mageran apa dia Mageran? Saya tersalah ambil. Mageran ni wujud zaman selepas apa? Tragedi hubungan antara kaum. Mageran ni namanya Majlis Gerakan Negara. Awak tengok balik nota saya, nota bab 6 tu. Okey, Mageran tu awak kena hadamkan dulu apa tu Mageran, peranan Mageran, anggota-anggota ahli Mageran tu apa. Okey, ditubuhkan nak menyelesaikan masalah perpaduan kaum masa itu. Berlakunya rusuhan kaum 13 Mei 69. Maka Mageran muncul dan setelah itu Jabatan Perpaduan Negara pun wujud. Ini keyword dia Okey, so tanggungjawab, peranan Jabatan Perpaduan Negara adalah mewujudkan sebuah draft berbentuk satu ideologi untuk semua warga negara Malaysia. Namanya ideologi itu adalah rukun negara. So, kalau soalan tanya, siapakah pihak yang bertanggungjawab mewujudkan rukun negara? So, awak bolehlah bagi jawapan Jabatan Perpaduan Negara ataupun di bawah bidang kuasa Mageran. Dua ni lah.
yang bertanggungjawab mewujudkan sebuah ideologi untuk rakyat Malaysia supaya pegang kepada satu rukun negara yang ada 5 rukun. Kalau kita nak bertelagah je, ingat benda tu. Kalau ada orang nak kutuk-kutuk mana-mana pihak ke, ingat rukun negara. Apa yang rukun negara? Rakyat Malaysia ni pertama percaya kepercayaan kepada Tuhan. Nampak tak kat situ? Yang pertama rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Kalau orang ateis ni sebenarnya langsung macam tak sesuai lah kan di rakyat Malaysia. Kalau orang ateis, orang yang tak percaya sebarang agama, tak percaya sebarang kewujudan Tuhan. Jadi dia tak tahu dia nak base on apa. Dia nak jalan murni, jalan nilai baik dia tu nak ke mana. Dia tak ada panduan lah. Maksudnya kita pertama pegang percaya kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja. Saya sebut saya tekankan kepercayaan kepada raja dan negara. So, awak sebagai rakyat Malaysia mesti setia pada raja dan negara. Dia tak sebut kerajaan ke Perdana Menteri kan, dia sebut raja raja dan negara. Dua ni tak boleh dipisahkan. Dia nak sebut dalam rukun negara kita tak boleh pisahkan raja dan negara, tak boleh. Untuk Malaysia saya tak nyatakan negara-negara lain. Negara lain tu saya tak nak ambil peduli lah. Untuk Malaysia saja tak boleh dipisahkan. Kalau awak cuba pisahkan raja dan negara ini, negara kita terus huru-hara Saya cakap terus terang huru-hara. Okay. Sebab itu dah orang kata akar pembentukan negara kita ada raja. Okay. Daripada awal zaman merdeka dan British pun membenarkan kedudukan raja kat negara kita. British bagi kemerdekaan, dibenarkan kedudukan raja ini, tetapi syaratnya raja berperlembagaan lah kan. Okay. Dan tiba-tiba ada pihak pula yang cuba nak jatuhkan raja, kritik raja terlalu keras, memfitnah kan. So benda ni bahaya benda ni. Boleh nak orang kata benda yang tak baik lah untuk negara, boleh merosakkan negara. Okey. Sedang raja dan negara. Keluhuran perlembagaan yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Awak kena hormat perlembagaan, menyanjung tinggi perlembagaan, perlembagaan persekutuan. Okey. Kedaulatan undang-undang. Daulatkan undang-undang. Mana-mana undang-undang yang dibuat dalam negara kita awak kena hormat. Kalau kata negara kita kata pergi kat mana-mana sekarang kena pakai pelitup muka bahasa Melayu kan, mask, kita sebut mask lah kan, senang. Kena pakai mask, itu undang-undang. Awak kena daulatkan benda tu, sebab itu dah peraturan undang-undang yang kerajaan dah buat. Okey, so kalau awak tak follow benda tu, awak ni tak percaya dengan rukun negara lah sebenarnya. Awak keluar, alah aku tak ada, tak payahkan mas lah masuk. Itu ada yang nasi lemak apa benda tu, ada isu apa. Beli nasi lemak tu, dia tak pakai mas, orang tegur dia nak pukul orang. Padahal dia yang tak betul kan. Ada tak korang tahu benda tu? So benda-benda macam ni, benda follow the rules lah kan, mudah kan, follow the rules je. So tak ada yang susah lah benda ni. Rules tu bukan untuk menyusahkan sangat pun. Maksudnya bila pakai tu bukan dia mati. Kan mati kan. Kalau mati tu lain kali tak apa kan, kita ada rasa, tapi dia sebab dia degil lah kan. Degil dia tak nak benda tu wujud konflik kan. So kalau kata tak bawa mask, janganlah melenting kan. Okey minta maaf saya. Kalau contohlah awak nak masuk kedai, awak tiba-tiba lupa lah kan. Awak janganlah melawan, aku nak pergi sekejap je. Awak janganlah, awak dah salah, dia pihak salah kan. So awak apa kata, awak mengaku je salah. Sorry saya lupa. Tak apalah. Okay. Awak pergi patah balik ke cari beli mask 50 sen ke kan, pakai masuk, okeylah. Berjalan lancar je benda tu kan. Masalah macam ni kadang orang rakyat Malaysia mungkin stres ke apa kan, sikit-sikit benda nak gaduh kan. So benda ni tak memerlukan kematangan berfikir So yang kedua, apakah cara usaha nak memperkasa perpaduan dan integrasi? Okey, dengan cara membentuk Majlis Muhibah Negara. Majlis Muhibah Negara dibentuk. Awak abaikanlah perkataan mewartakan ni. Mungkin tak ramai murid suka nak faham maksud mewartakan ni. Mewartakan ni maksudnya nak menguatkuasakan undang-undang lah. Dilaksanakan mengikut undang-undang perlu dilaksanakan. Okay, so wujudnya Majlis Muhibah Negara
Tujuan Majlis Muhibah Negara tu apa? Ingat Majlis Muhibah Negara. Awak kalau rajin buat nota sendiri lah kan. Majlis Muhibah Negara buat cantik. Okay, awak tulis tujuan dia. Tujuannya untuk menggalakkan perkembangan perasaan muhibah antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Okay, ini orang kata peranan, tujuan dia. Okay, senang je, Majlis Muhibah Negara, so mesti ada perkataan muhibah lah peranan dia. Okay, menjalinkan perasaan muhibah ke boleh awak guna ayat awak sendirilah kan. Okay, menjalinkan perasaan ataupun memupuk perasaan muhibah antara masyarakat. Okay, tahu tak masa muhibah tu apa? Korang ni semua tahu kot, tak tanya kan? Kalau tak tahu tak apalah, saya tak payah cerita. Okay, so ketiga, menubuhkan Majlis Perundingan Negara. Okay, so kat sini dari tiga benda yang awak belajar. Jabatan Perpaduan Negara, Majlis Muhibah Negara, Majlis Perundingan Negara. Okay, saya macam biasalah saya kurang tekankan tahun-tahun ni tadi ni. Kalau awak suka hafal, tak ada masalah. Okey, Majlis Perundingan Negara ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri dan wilayah. Itu antara peranannya. Selain juga bertujuan memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Ini peranan Majlis Perundingan Negara. Awak nampak ayat kat buku teks ni macam panjang-panjang kan? Kalau awak buat nota awak sendiri tulis kan, buat mind map ke, nanti awak baca balik nota yang awak tulis, lagi mudahkan awak. So ada 3 benda poin kat sini. Majlis Perpaduan Negara, Majlis Muhibah Negara, Majlis Perundingan Negara. Awak tulislah peranan-peranan dia yang saya highlight ni. Okey, seterusnya macam mana nak memperkukuhkan perpaduan dan integrasi, iaitu membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum. Okey. Apa maksud gabungan parti politik pelbagai kaum? Maksudnya kita dah nampak dah sebelum ni iaitu UMNO, MCA, MIC bergabung jadi parti perikatan kan? Itulah maksudnya gabungan parti politik pelbagai kaum. Okey. Dan seterusnya menyelaraskan perkhidmatan awam antara semua negeri. Penyelarasan ini mewujudkan integrasi antara negeri. Banyak nak kena ingat sejarah. So cuba yang mana awak mampu mana yang awak mudah ingat ambillah. Okey, ni Datuk Abdul Razak ataupun Tun Abdul Razak Husin. Perdana Menteri Malaysia yang keberapa ni? Siapa tahu? Tun Abdul Razak Husin ni Perdana Menteri Malaysia yang keberapa? 2. Ya, 2. Apa gelaran dia? Apa gelaran? Tahu tak gelaran dia apa? Bapa Pembangunan. Ya, betul. Bapa Pembangunan. Okey. Awak dah belajar juga ni peranan dia membangunkan Felda kan? Pembangunan wilayah apa semua awak tengok balik yang kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri itu semua kan? Okey, dia berucap dalam Perhimpunan Barisan Nasional. Okey, Barisan Nasional ni dulu dikenali sebagai parti perikatan Okay, ni info, boleh baca lah Info ni jangan terlepas pandang, kadang-kadang benda penting juga. Okay, kerjasama politik parti pelbagai kaum dah wujud sebelum merdeka lagi. Contoh, awak boleh tulis contoh kat sini parti perikatan Parti perikatan. Ingat lagi tak parti perikatan? Logo dia guna logo apa? Bendera dia. Parti perikatan. Siapa ingat? Apa logo bendera parti perikatan? Ada gambar apa? Gambar ni ke? Kapal. Kapal apa? Kapal apa? Kapal apa? Kapal layak. Itu saya belum tanya lagi. Apa maksud simbol tersebut? Soalan boleh tanya tau. Apa maksud simbol kapal layak itu?
Maksudnya adalah sanggup menempuh pelbagai cabaran. Menempuh pelbagai cabaran. Awak tengok balik nota saya bab 6 Nota bab 6 ke Ada, saya dah letak kat nota belakang tu gambar simbol kapal layar. Apa maksud dia? Okey. Ni parti perikatan dia dah sebut kat sini parti perikatan telah ditubuhkan untuk menyertai pilihan raya tahun 55 dan menuntut merdeka. Manakala tahun 73 diubah nama Barisan Nasional pula ditubuhkan sebagai pengganti kepada parti perikatan. Pengganti kepada parti perikatan. Okey. Okey, aspek ekonomi pula. Bagaimana nak memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional ekonomi? Okey, boleh tak saya lantik seorang bercakap. Gantikan saya, awak cakap, saya highlight je. Okey. Ada tak yang sebelum tu sukarela? Norma Alif terus left. Jangan macam tu. Okey, so Daniel Mustaqim boleh tak? Daniel Mustaqim, awak baca. Daniel? Ada tak kat sana? Korang dengar tak suara saya? Dini boleh tak? Dini. Dengar je. Ya cikgu. Okay. Tu Daniel. Alah, saya slow pula. Ya dah tu, auto pun Alah. ni. Saya selalu. Okey, Dini, suara awak kuat lah. Saya jelas dengar. Boleh tak awak bacakan? Ekonomi ni. Boleh cikgu. Korang tahu tak ni topik apa yang kita belajar ni sebenarnya? Risau pula saya. Saya ajar-ajar korang tak faham. Topik dia adalah cara-cara kerajaan memperkasa perpaduan dan integrasi nasional. Apa cara dia? Melalui ekonomi. Ekonomi, cuba baca Dini. Meneruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia yang memberikan tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum. Okey, kejap, stop. Okey, memberikan tumpuan kepada, okey, ingat ni keyword dia lah. Ekonomi, cara kerajaan nak pupuk perpaduan kaum, integrasi nasional, teruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Awak dah belajar ni benda ni, rancangan pembangunan 5 tahun kat topik sebab sebelum ini kan, pembangunan ekonomi. Okey, rancangan Malaysia tu semua. Okey, tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi untuk semua kaum. Bukan Melayu je Dengan kata kerajaan ni hanya fokuskan kaum bumi putra saja, salah lah. Maksudnya kita fokuskan juga untuk semua kaum. Okey, kedua, memperkenalkan beberapa dasar pembangunan ekonomi seperti dasar ekonomi baharu DIP dan dasar pembangunan nasional DPN untuk kemakmuran ekonomi rakyat dan negara. okey, betul lah. Okey, so yang poin kedua, ada dua isi penting kat sini Kerajaan memperkenalkan DEP, dasar ekonomi baru. Awak boleh je guna yang pendek ni je DEP dan DPN untuk kemakmuran ekonomi rakyat dan negara. Okey, sambung. Memberikan tumpuan kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan wilayah. Pembangunan dilakukan secara rancangan pembangunan tanah yang mampu menambah pendapatan rakyat dan membasmi kemiskinan. Okey, so yang poin ketiga, kerajaan mula ekonomi kita masih ekonomi, kerajaan mula fokuskan masyarakat luar bandar dan wilayah. Okey, melalui apa? Cara dia rancangan pembangunan tanah. Ingat lagi tak rancangan pembangunan tanah? Contohnya apa? Rancangan pembangunan tanah. Korang tahu tak contohnya apa? Rancangan pembangunan tanah. Yang kita dah belajar topik sebelum-sebelum ini. Contohnya Felda ke cikgu? Ya, betul. Felkra. Ingat, pernah dengar kan? Felkra. Itulah rancangan pembangunan tanah. Okey, sekejap.
Tujuannya tak lain tak bukan untuk menambah pendapatan rakyat dan membasmi kemiskinan. Tujuannya semua untuk itulah. Okey, sambung. Memajukan bidang perindustrian dan perdagangan dengan memperkenalkan zon perindustrian bebas seperti di Bayan Lepas, Pasir Gudang dan Pelabuhan Kelang. Okey. So yang poin seterusnya, kerajaan juga usaha untuk majukan bidang industri, perdagangan dengan memperkenalkan zon perindustrian bebas seperti yang di 3 tempat lah. So awak ingatlah 2 tempat yang popular, Pasir Gudang lah, tempat kita, Pasir Gudang, Pelabuhan Kelang. Yang ada Bayan Lepas lah. Okey. Okey, sambung. Penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar berlaku disebabkan peluang pekerjaan yang terbuka luas kepada semua kaum. Hal ini mempercepat proses integrasi. Okey. Betul? Sekejap Berluas untuk semua kaum, mempercepat proses integrasi. Okey. So, apabila pembangunan bandar mula semakin pesat negara kita, bandar KL ke, Johor Bahru ke, apa-apa ke, semakin pesat, ramai orang masyarakat yang tinggal di kampung asalnya berpindah, mula berhijrah ke bandar untuk menjana ekonomi. Okey, maka bila kita tahu majoriti yang duduk di kampung orang apa? Siapa tahu? Majoriti duduk di kampung ni orang kaum apa sebenarnya? Orang Melayu. Jadi orang Melayu cuba cari pekerjaan kat bandar. Masa itu apabila orang Melayu ramai dah mula berpindah ke bandar, jadikan bandar sebagai tempat tinggal mereka, mereka dah mula kenal kaum-kaum lain. Terutamanya orang Cina lah, sebab orang Cina banyak jadi tokek-tokek kedai. Kedai kasut, kedai elektrik, semua orang Cina, peniaga-peniaga ni banyak orang Cina lah. Jadi kita bekerja dengan dia dan wujudlah integrasi ataupun jalinan hubungan antara kita dengan orang-orang lain, kaum lain di bandar lah. Okey, sambung. Mengintegrasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi wilayah termasuk di Sarawak dan Sabah. Pembangunan ekonomi wilayah membuka peluang kepada semua kaum bersaing dalam ekonomi secara adil. Okey, yang last sekali, integrasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi wilayah termasuk Sabah Sarawak membuka peluang kepada semua kaum bersaing dalam ekonomi secara adil. Okey. So, orang kata tak ada isu lah, orang kata ada, saya pun tak nak sebut lah Okey, habis politik dan ekonomi. Okey, sosial. Ada tak yang suka rela? Saya. Siapa tu? Sarah Oh, Nurin Okey. Saya tak tengok skrin. Okey, cuba Nurin baca aspek nak memperkasa perpaduan integrasi nasional, aspek sosial. Baik. Menambah baik dasar pendidikan kebangsaan yang sedia ada melalui Akta Pendidikan 1996 bertujuan mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okey, ini aspek sosial Sosial tu apa maksudnya? Sosial tu aspek kemasyarakatan, kemasyarakatan. So dengan cara menambah baik dasar pendidikan kebangsaan, kita dah ada dah. Dasar pendidikan kebangsaan kita dah wujud awal dah sebelum kita merdeka, penyata Jawatan Kuasa Pelajaran tahun 56. Penyata razak tu kita dah wujud dah. Okey, ordinan pelajaran apa semua kita dah wujud. Tapi lepas pembentukan Malaysia kita tambah baik lagi dasar pendidikan kebangsaan kita yang ada dalam Akta Pendidikan 1996. Yang ni nanti kita tengok jugalah Okey. Tujuannya untuk apa? Untuk tak lain tak bukan nak mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okey, sambung. Mengukuhkan sistem pendidikan melalui pelaksanaan dasar pendidikan seperti Laporan Rahman Talib, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sistem pendidikan kebangsaan dapat melahirkan rakyat yang patriotik dan mempunyai sistem cinta akan negara. Okey. So yang poin kedua, kalau kita tengok poin pertama, poin kedua, banyak aspek pendidikan sosial ni dalam nak mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu, nak mewujudkan perpaduan atau integrasi melalui apa? Pendidikan. Kita ingat sistem pendidikan je. Menambah baik dasar pendidikan kebangsaan. Contohnya Akta Pendidikan 1996, tujuannya untuk kukuhkan perpaduan kaum. Okey, kemudian kukuhkan sistem pendidikan, contohnya
ada laporan Rahman Talib. Yang ni nanti awak akan sentuh tau, topik dalam bab ni juga. Itu kemudian kita tak dapat sentuh malam ni. Laporan Rahman Talib, laporan Jawatankuasa Kabinet dan falsafah pendidikan kebangsaan. Tiga-tiga ni tujuannya tak lain tak bukan untuk melahirkan rakyat yang patriotik. Contoh sebagai contoh awak, murid sekolah. Awak sekolah menengah kan? Setiap minggu kita berhimpun, perhimpunan rasmi ni zaman sebelum pandemik kita setiap minggu, hari Ahad, kita ada perhimpunan rasmi. Apa yang kita buat sebelum kita nak mulakan majlis? Siapa tahu? Apa yang kita mulakan? Sebelum kita mulakan perhimpunan. Nyanyian lagu negaraku. Ya, lagu bangsa Johor, lagu negaraku. Lepas tu ikrar rukun negara. Tiga-tiga benda tu. So itu wajib dulu korang buat sebelum nak nak mulakan perhimpunan rasmi. So apa maksud dia simbol ini semua? Tak lain tak bukan supaya nak pastikan korang semua ada semangat patriotik pada negara. Patriotik itu apa? Maksudnya semangat cinta pada negara, cinta pada bangsa dan negara lah. Okey. Itulah sekolah kita. Sambung Nurin. Memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan melalui pengendalian Akta Bahasa Kebangsaan, penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu UKM sebagai pusat ilmu dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP bagi menyebar luas penggunaan bahasa kebangsaan. Langkah ini dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai satu identiti bahasa yang sama. Okey, sekejap Okey, yang ini poin ni lebih kepada poin memperkasa bahasa Melayu. Okey, apa cara kerajaan dalam usaha nak memperkasakan bahasa Melayu ataupun supaya nak memastikan rakyat Malaysia ni kita tak tinggalkan bahasa Melayu kita. Kita tak lupa bahasa Melayu ni sebagai bahasa kebangsaan. Itu dengan cara memperkenalkan akta tu undang-undang Akta Bahasa Kebangsaan. Itu lepas tu kita sebut peranan UKM. Awak sebut je lah UKM pun boleh. Okay, UKM Universiti Kebangsaan Malaysia lah. Okay, peranan UKM, peranan DBP. DBP Dewan Bahasa Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka. Tujuannya UKM ni sebagai pusat ilmu dan DBP sebagai untuk sebar luaskan lagi penggunaan bahasa kebangsaan. Kalau awak tanya saya kan, kenapa ada istilah ejaan bahasa Melayu ni diubah-ubah? Bahasa Melayu. Contoh apa ejaan saya bukan cikgu bahasa Melayu kan. Kalau awak tanya cikgu bahasa Melayu, ada je perkataan-perkataan diubah. Okey, orang dulu sebut agama. Macam mana contoh? Dulu orang eja agama bukan A-G-A-M-A tau. Orang dulu eja agama ugama. U-G-A-M-A. Tapi tahun bila dah ubah A agama. Lepas tu nenas sekarang jadi nanas. Kan jadi benda-benda tu semua perkataan tu diubah-ubah. Tujuannya untuk memperkasakan bahasa Melayu. Gunakan istilah yang betul lah, yang tepat. Itu peranan DBP lah. DBP ni memang dia selalu memperkenalkan kosakata. Okey, lagi satu contoh. Viral. Tahu kan viral? V-I-R-A-L. Okey, bahasa Melayu apa viral? Tular. Tular kan? Itu siapa yang bertanggungjawab memperkenalkan perkataan itu? Siapa yang bertanggungjawab? Tahu tak? Nak jawab tak? Ada yang tahu tak? Siapa yang memperkenalkan perkataan tular itu? Dewan Bahasa Pustaka. Itulah peranan dia. Dewan Bahasa Pustaka. Kalau ada orang-orang kita dah sebut perkataan tu tapi dalam bahasa Melayu memang tak ada. Jadi tanggungjawab mereka cuba wujudkan satu istilah baru untuk maksud tersebut. Kosakata. Kita sebut kosakata lah. Okey, macam contoh orang dulu sebut viral. Tapi bahasa Melayu ni tak ada, itu bahasa Inggeris ke bahasa apa tapi mereka wujudkan perkataan tu tular, T-U-L-A-R, tular tu. Tapi kita sebut juga viral tak nak sebut bahasa Melayu. Sama juga macam sekarang netizen. Ada tak Dewan Bahasa Pustaka wujudkan perkataan baru untuk netizen? Tak ada kan? Belum setakat dia macam tak tahulah saya tak rasa tak ada kan. So, kita sebut netizen je kan. Okey. So belum ada lagi DBP belum wujudkan lagi lah perkataan untuk netizen ke apa. Dah sama je.
DBP, okey, tujuannya tak lain tak bukan masyarakat yang mempunyai satu identiti bahasa yang sama. Okey? Okey, sambung. Menggalakkan pengamalan satu kebudayaan kebangsaan yang dapat membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu. Okey. Yang poin seterusnya lebih kepada kebudayaan. Poin dia budaya. Awak boleh tulis kat sini budaya, ini bahasa Melayu, ini pendidikan, itu cara awak lah kalau nak mudah hafal. Okey, sambung. Menggalakkan pelibatan dalam sukan sebagai medium untuk mewujudkan semangat kekitaan dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbagai kaum. Okey, poin seterusnya sukan. Okey, ini poin dia lebih kepada sukan. Penglibatan sukan sebagai media mewujudkan semangat kekitaan dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Okey, saya bagi contoh ikon negara kita. Atlet negara kita yang bertaraf dunia semua bangsa ada tau sebenarnya. Bertaraf dunia kan. Melayu ada, Cina ada, India ada. Contoh Cina kalau kita paling popular Lee Chong Wei kan, Datuk Lee Chong Wei kan. Okey, Melayu kita ada Aziz Wasniawang kan. India macam-macam lah ada. Okey. Atlet yang kalau India ni atlet lama lah, banyak atlet 70-an 80-an yang hebat-hebat di bertaraf dunia punya. Yang sekarang atlet India yang bertaraf dunia belum jumpa kan. Kalau yang dulu-dulu ada. Okey, olahraga apa semua kan. Okey, so benda tu tak lain tak bukan untuk mewujudkan semangat kekitaan dan perpaduan. Okey, dan kita pun tak anggap Lee Chong Wei tu orang mewakili negara China. Kan kita tak anggap dia begitu. Kita anggap dia mewakili Malaysia untuk lawan Olimpik apa semua dulu kan. So itu benda tu. Penglibatan sukan. Dan kita pun tak ada kenakan kuota. Contohnya sukan bola sepak. Bola sepak untuk Melayu je. Orang Cina India tak boleh main. Kita tak boleh sebut macam tu. Kan pernah ada kontroversi kan dulu, ada sekolah mana kat dari Batu Pahat saya pun tak ingat sangat sekolah apa. Okey, sekolah menengah ke sekolah rendah? Menengah rasanya So dia tetapkan sukan ini untuk kaum ni. Sukan bola keranjang untuk Cina je. Kaum lain tak boleh masuk, murid lain. So benda tu isu besar. So kita tak benarkan benda tu sebab kita kata sukan ni untuk semua kaum. Mana-mana sukan, awak contoh macam silat. Silat memang kita tahu budaya orang Melayu kan, daripada zaman Melayu Melaka. So kalau orang India dengan orang Cina nak belajar silat, apa salahnya? Silakan. Kalau kita nak belajar Tai Chi ke apa ke, orang Cina punya, apa salahnya kan? Tak salah benda tu. Sukan ni tujuannya untuk perpaduan dan semangat kekitaan. Okey, last sekali Nurin. Memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesetiaan rakyat berbilang kaum terhadap bangsa dan negara. Okey ke tak tu? Macam dah penat je. Apa baru Tak. Tak, mana ada. Saya okey. Tak macam. Kalau rukun negara. Tak lah. Saya bersemangat tau. Semangat sebenarnya cakap penat tau. Awak kalau dah cakap penat meleweh je tu kan, saya lagilah cakap sakit tekak. Okey, so yang poin last adalah rukun negara. Penutup dia untuk kita nak ikat perpaduan rakyat dan integrasi nasional, kita kena pegang kepada rukun negara sebagai tunjang kesetiaan rakyat berbilang kaum terhadap bangsa dan negara. So terima kasih Nurin, dan kita tengok sikit apa benda kesimpulan dia ni. Okay, pelbagai usaha yang dilakukan secara berterusan dapat memantapkan hubungan rakyat berbilang kaum di negara ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu hargai, hargai kepentingan menjaga perpaduan. Saya pernah tahu dulu zaman awal 2000, saya nak cerita, saya kena tutup rekod ni, tak boleh cerita kat sini. Sekejap Okey, jangan keluar dulu tau. Perlu